chapter apa ni voltage tu, okey, kita akan pakai V So kalau untuk yang EMF ni, electromotive force, kita pakai inilah E macam ni. Okay, so the production of EMF in a circuit due to the change of current. Okay, so production ni maksudnya penghasilan EMF ni, EMF, induced EMF ni. So dia berdasarkan kepada perubahan arus, change of current in own circuit. Okay, maksudnya dia ada 1 liter, dia berlaku secara sendiri. So that's why kita panggil dia sebagai self-inductance. Jadi untuk inductance ni sebenarnya dia adalah salah satu komponen elektronik lah, yang diletakkan dalam liter. Dia ada kegunaan dia. Itu nanti saya akan mention kan. Yang pertama kita kena tahu dulu macam mana berlakunya self-induction ni. So dekat sini kalau you tengok ada ayat di sini kata when the current is changing by changing R, creates a changing magnetic field which create an induced EMF to oppose the change, Lenz's law. Dari segi ayat tu nampak macam agak complicated, so kita fahamkan satu persatu. So katakanlah kat sini kita ada satu circuit. So ini dia punya inductor. Ini ni inductor ni yang coil ni atau wire ni yang bergelung ni, berpusing-pusing kat sini. Nampak macam solenoid kan? So ini inductor. Right, so this one kita ada positive and negative, kita letak bateri dekat sini. After that kita letak satu, yang ini kita panggil sebagai rheostat. Ini lah. Perintah boleh laras lah. Maksudnya you boleh change dia punya nilai resistance. Kat sini. Right, so now bila kita start kita punya circuit kat sini, the first one is the current will flow. Arus akan mengalir. Right, so bila current flow, kalau kita tengok kat sini positif ni, this one positive terminal, this one is negative terminal. So positif ni, this current dia akan flow dekat sini, right? So dia naik ke atas sini, so dia akan go dekat dia punya ni kita panggil sebagai kita punya macam solenoid lah. And then dia turun bawah dekat sini, akan dia pergi sini, patah balik sini dan terus. So the process continue. Jadi apa yang saya nak maklumkan kat sini, so bila kita ada kita punya source of electric kat sini, positive negative ni, so kita ada change in kita punya resistance sebab kita ada rheostat kat sini. So bila kita ada rheostat kat sini, kita punya current tadi tu dia akan berubah value dia. So kita anggap dia makin lama dia meningkat lah, increasing. So sekarang ni bila dia bergerak kat situ, current flow. So bila current flow dekat sini, bila kita gunakan hukum right hand grip, genggaman tangan kanan. So right hand grip, kalau masih ingat lagi, kalau you letak kat sini, kita ada 4 jari. 4 jari itu kita akan berdasarkan kepada bentuk arus. Right hand grip tu yang ibu jari. Ni ibu jari. So ini ada 4 jari. 1, 2, 3, 4. Ini ibu jari. So dekat sini adalah north. Dekat belakang ni adalah south. 4 jari ni menunjukkan arah gerakan arus, current flow. Ni ibu jari. Dekat sini north, belakang ni south. Jadi dalam kes kat sini, bila kita punya current tu, dia change. Current is changing. Maksudnya makin lama makin meningkat naik dia. Current change tu disebabkan oleh kita ada rheostat kat sini. Sebab ada perintah boleh laras kat sini. So bila current tu change, dia increase. So bila dia flow through this coil. Ini kita panggil coil, kita panggil macam solenoid lah. Ataupun inductor kat sini. Right. Dia akan hasilkan induced EMF. So sebab apa? Sebab bila kat sini ada magnet, dia akan hasilkan induced EMF. So based on right hand grip, kalau tengok ini arah gerakan current di sini. So saya akan lukis kat sini ibu jari dekat sini. So ini adalah satu jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelingking. Semua orang tahu pasal jari kan. So ini katalah ini tangan. Tangan kat sini. Ada jam kat situ. So this one you punya thumb, ibu jari. So this one will become north. Dekat belakang ni akan become south. So dekat sini yang hasilnya change in magnetic field. Sebab current berubah, so magnetic field pun akan ada change lah. So bila ada perubahan change in magnetic field, dekat situlah kita akan terhasilnya induced EMF. So untuk self-inductance ni awak kena hanya tahu kat sini dia adalah satu fenomena lah, ataupun proses kejadian yang menunjukkan penghasilan induced EMF tu disebabkan oleh change in current. So dia akan berlaku change in magnetic field. After that dia akan create induced EMF. So itu adalah self-inductance. Dia berlaku dengan sendirinya. So the point is dia akan berkait dengan Lenz's law. Lenz's law ni dia akan hasilkan magnetic field yang akan cuba oppose lah. Oppose untuk perubahan current tu. Kalau you tengok balik definition untuk Lenz's law. Untuk self-inductance ni, dia punya persamaan akan ada negatif disebabkan oleh Lenz's law. Next, kita akan pergi kepada dia punya equation untuk self-inductance. Self-inductance tadi saya kata dia punya simbol adalah L kat sini.
Okay, manakala satu lagi adalah unit adalah dalam Henry. Okay, Henry H, capital H kat sini. So tolong ingatlah, self-inductance, unit is Henry H. And then dari segi definition pula, dia kata dekat sini is the ratio. Ratio ni adalah nisbah of the self-induced EMF. Okay, dia kata ratio. Ratio selalu nisbah kita akan letak sini. L sama dengan, bila nisbah saya akan letak bahagi kat sini sebab ratio. Okay, ratio of self-induced EMF. Okay, self-induced EMF adalah E ni. Okay, induced EMF to the rate of change of current. Rate of change of current ni bermaksud DI over DT. Rate of change of current. And of course we put negative over here sebab dia adalah based on Lenz law. Okay, kewujudan dia punya magnetic field tadi tu. Okay, dan dia hasilkan induced EMF tu based on Lenz law lah sebab dia ada oppose. So dekat sini kita ada negatif. So inilah terhasilnya equation. Okay, this one is the basic equation untuk self-inductance. Ratio between self-induced EMF, okay, over rate of change of current, DI over DT. Okay, dan kena ingatlah, L ni unit adalah H, capital H, Henry. Right, so ini kalau you rearrange equation, okay, so you letakkan induced EMF ni sebagai title of equation, okay, maksudnya tajuk rumus. So inilah persamaan yang akan terbentuk kat sini. Okay, induced EMF sama dengan negative L, so DI over DT ni kita bawakan sebelah sini. So dia dapatlah equation ni. Right, tapi the main point is kita tahu ini self-inductance akan sama dengan apa? Induced EMF bahagikan dengan DI over DT. Ada negatif depan ni. Okay, so next kita akan terbitkan rumus yang seterusnya. Okay, ini rumus yang pertama untuk self-inductance. Okay, ini secara basic konsep. Okay, now kita akan terbitkan rumus. Okay, so sebelum ni kita dah belajar Faraday's Law. Okay, kalau masih ingat Faraday's Law kat sini. Faraday's Law dia kata induced EMF equal to negative N d magnetic flux over dt. Okay, ataupun kita kata ini adalah N ni adalah number of turn. D magnetic flux over dt adalah rate of change of magnetic flux. Okay, ini adalah rate of change. Okay, rate of change, kadar perubahan magnetic flux. Okay, magnetic flux. So you kena familiar lah. Kalau ada D over dt ni bermaksud rate of change. Okay, ini adalah magnetic flux. Itu je. Okay, itu bahasa dari segi bahasa fizik dia lah. D over dt ni rate of change. Bila letak magnetic flux, dia akan jadi rate of change of magnetic flux lah. Kalau macam contoh di over dt ni, okay, D over dt ni adalah rate of change. I ni adalah current. So dia akan disebut sebagai rate of change of current. Kadar perubahan arus. Ini kadar perubahan magnetic flux. Okay, so from equation induced EMF kita tahu negative N sama dengan D magnetic flux over dt. Ataupun saya ajar sebelum ni, saya kembangkan equation tu. Negative N D over dt ni, sebab kita tahu magnetic flux adalah BA cos theta. Okay, ni over dt. Saya tak muat nak letak dt tu. Okay, minta maaf kat bawah ni tak muat tulisan saya dah tak muat. Okay, N dBA cos theta over dt. Okay, itu kalau kita panjangkan equation. Tapi untuk topik self-inductance ni kita nak terbitkan rumus. Jadi saya tunjuk kat sini. Okay, daripada equation induced EMF equal to negative N d magnetic flux over dt. Ini satu induced EMF. Dekat sini kita ada induced EMF juga, negative L di over dt. Okay, so kita samakan persamaan ni. Persamaan ni kita samakan, kita equalkan. So ini daripada Faraday's Law, negative N d magnetic flux over dt. Yang ini pula daripada self-inductance, negative L di over dt. Okay, so sekarang ni daripada persamaan ni, okay, d over dt tu kita cancel kan, kita tak ada kat situ. Okay, so dia akan tinggal negative N magnetic flux, negative L dengan current I. Okay, so kita kalau ikutkan equation ni akan jadi negatif ni cancel lah. Okay, so cancel. So akan jadi N magnetic flux sama dengan Li. So kita rearrange L untuk jadi title of equation. So jadilah L sama dengan N magnetic flux over I. So equation tu berada di sini. Okay, ini persamaan yang kedua yang mana awak kena tahu. Okay, maksudnya bila ada equation, macam mana kita nak guna pakaikan persamaan tu. Right, so setakat ni ada persoalan, pertanyaan, boleh bertanya. Okay, so tidak ada soalan semua senyap tu, tak ada soalan lah. Right, so kita akan pergi kepada contoh soalan dalam kita punya modul mutual tu. Okay, nanti awak boleh rujuk awak punya modul mutual di situ. So soalan ini so dia kata an inductor carries a steady current of 1.2 ampere. So dia punya current I adalah 1.2 ampere. And then when the switch in the circuit is thrown open, okay, so switch to open, the current is effectively zero after 10 millisecond. Okay, so ini kena fahamkan betul-betul.
So, sudah boleh kata circuit is thrown open Maksudnya Lita ni dia pakai Swiss pisau lah. Lebih kurang macam ni lah. Katalah ada inductor kat sini. Ni ada bateri. Ni contoh saja. So, macam ni Swiss pisau. So, ini dia declare sebagai open. Okay. So, bila dia close, circuit tu connected. Circuit bersambung. Tapi bila dia open, circuit tu dia cut off lah. Dia dah off lah. Jadi, dia kata pada mulanya initial lah. Ini kita kata sebagai initial current dia 1.2 ampere. After that, bila dia thrown open, dia buka switch ni. Okay. Circuit akan close. So, you punya I final tu become 0 ampere. Itu cerita dia. And then dia kata the current is effectively 0 after 10 millisecond. Okay. Selepas masa dia, T dia adalah 10. Milli adalah 10 negatif 3 second. So, dia kata if the average induced EMF. Okay. Induced EMF dia ni. Okay. In the inductor is 600 volt. Okay, so induced EMF sama dengan 600 volt. Kat situ dia bagi nilai lah 600 volt di situ. Soalan dia kata calculate the self inductance. Okay, soalan minta cari L. Jadi macam mana kita nak cari L? Okay, this one kita akan gunakan basic equation which is yang kita kata tadi self inductance L is equal to EMF, okay, ratio of EMF to the rate of change of current, di over dt. Okay, so nak cari L kat sini. Okay, so L sama dengan induced EMF kita berapa? Kat sini kita ada 600. Okay, 600 kita bagikan dengan di over dt. Ini T bukan A dt. Di over dt. Change in current kita berapa? Okay, so sebelum tu saya terlupa letakkan negatif. Kena ada negatif kat depan equation ni. Sebab dia ada Lenz law kat situ. Negatif. So ini ada negatif. Right, so change in current. Perubahan current adalah, okay, final tolak initial. Okay, final current dia adalah 0, initial 1.2. So, 0 tolak 1.2. Okay, time dia adalah 10 darab 10 negatif 3. Okay, 10 darab 10 negatif 3. So, you boleh calculate berapa value yang dapat. Okay, so kat sini kita dapat jawapan dia jadi positif lah. Sebab negatif dengan negatif dia cancel kat sini. 0 minus 1.2 ni akan dapat negatif. So, negatif and negatif dia cancel. So, kita akan dapat jawapan dia 5 Henry. 5 Henry. Okay, so itu untuk exercise 8.1. Normally awak kena hati-hati. Apa yang saya nak beritahu kat sini adalah okay, ada sesetengah soalan tu dia akan pakai terms 10 ampere per second. Ini tolong hati-hati Okay, apa yang dimaksudkan dengan 10 ampere per second? So you kena betul-betul faham this one is di over dt. Jangan pula nanti you kata soalan ni tak cukup maklumat. Dia tak bagi time. Okay, kadang-kadang you punya maklumat tu, okay, info tu dalam you punya soalan tu dia sekaligus kan di over dt ni ampere per second. So you kena alert dekat dia punya unit. So final unit kita mesti. Kalau ampere ni current, second ni masa, ampere per second di over dt. So please alert bahagian-bahagian macam tu lah. Okay, sebab biasanya soalan dia agak mudah. You dapatkan maklumat, okay, dan then masukkan dalam equation, you dapat jawapan. Right, so next is dekat sini kita ada exercise 9.1. Right, so soalan dia di sini pula, dia kata an EMF of 30 millivolt. EMF 30 milli 10 negatif 3 volt is induced in a 800 turn. Ini dia bagi number of turn. And dia 800 number of turn bilangan lilitan. Okay, turn coil when the current is changing at the rate of 12 ampere per second. Okay, so you kena take note macam saya cakap tadi. Ini adalah di over dt. So nilai dia 12 ampere per second. So dia kata calculate the magnetic flux through, okay, each turn of the coil at an instant. Okay, soalan minta cari magnetic flux. Dia nak yang ni. Okay, magnetic flux ni. When the current is 8 ampere. So bila current dia adalah 8 ampere. Sudah nak pakai equation yang mana satu? Okay, seperti yang saya tunjuk sebelum ni, kita ada equation L sama dengan induced EMF di over dt. So you mesti kata kenapa ada di over dt lepas tu ada I pula? Nak guna equation yang mana satu? Soalan minta magnetic flux. Okay, so this one kita kena refer balik yang equation yang saya tunjukkan tadi tu, which is dia ada kaitkan dengan Faraday's law. Okay, ini equation ni semi-inductance ni. Kalau saya rearrange jadikan EMF tajuk rumus, dia akan jadi, okay, ni ada negatif sorry So induced EMF ni sama dengan negatif L di, okay, so maafkan saya padam induced EMF sama dengan negatif L, okay, di over dt. Okay, ini daripada self-inductance punya equation. Manakala daripada Faraday's law, kita tahu induced EMF sama dengan d magnetic flux over dt. So,
benda ni yang saya kata tadi yang kita samakan tu. Okay. So negatif L di over dt kita akan samakan dengan negatif, kat sini ada n sorry ada n tertinggal, negatif n d magnetic flux over dt. So ini equation tadi adalah negatif L I, okay, sama dengan negatif n magnetic flux. So kita boleh cancel negatif-negatif. So kita akan dapat Li sama dengan n magnetic flux. Kita akan gunakan persamaan ni, equation ni. Okay, soalan minta cari apa? Magnetic flux. So katalah saya letak kat sini, Li sama dengan n magnetic flux. So L dia berapa? L dia kita nak cari Okay, L dia bagi tak? Alright, so tengok soalan kat sini, L dia tak bagi. Okay, kalau L dia tak bagi, macam mana cara kita nak buat? Okay, so kita boleh based on equation yang asal lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada L sama dengan di over dt. Yang ni. Ni, kita buat dulu. L sama dengan induced EMF di over dt. So ada negatif kat sini. So you masukkan dalam equation ni untuk cari L dulu. Okay, induced EMF kita berapa? 30 darab 10 negatif 3. Bahagikan dengan di over dt adalah 12 ampere per second. So ini you akan dapat L. Okay, ini adalah L. Saya tunjuk L ni. Okay, ini adalah L. So daripada sini kita nak cari kita punya magnetic flux. So ingatlah. Okay, L sama dengan kat sini, ini L n magnetic flux over I. So L tadi berapa? 30 darab 10 negatif 3 bahagikan dengan 12 sama dengan, okay, n dia berapa tadi? Okay, n kita 800. Kita masuk 800. Magnetic flux kita nak cari. Okay, bahagikan dengan I dibagi 8 ampere. So dekat sini lah. Okay, persamaan yang kita akan guna pakai. So you boleh cari magnetic flux berapa. Okay, so you tekan calculator, you akan dapat jawapan dia 2.5 darab 10 negatif 5 Weber. So ingatlah, please take note lah, magnetic flux unit adalah Weber. Okay, so you boleh praktis kat sini cara untuk dapatkan jawapan. Okay, ada persoalan, pertanyaan, boleh bertanya. Sir, maknanya kat sini kena compare lah, kena buat nisbah punya, ratio punya lah kan? Ya betul. Ataupun kalau dalam kaedah mudahnya, kita gunakan kedua-dua persamaan ni lah. Okay, ini persamaan yang pertama. Okay, untuk kita dapatkan L dia dulu. Okay, lepas tu ini yang kedua lah, yang bawah ni. Okay, so dua persamaan ni berkaitan. Ini untuk Faraday's Law, yang nombor 2 ni. Nombor 1 ni untuk self-inductance. So bila you gabung, you akan dapat lah jawapan dia nanti. Okay, Megat? Okay, boleh sir. Alright, okay. So the next thing is, tadi kita belajar basic equation untuk self-inductance. So sekarang ni kita kena tahu guna pula equation self-inductance untuk coil dan juga self-inductance untuk solenoid. Ini dia lebih kepada penggunaan persamaannya lah. Tapi saya kena cerita dulu macam mana you all dapat equation untuk self-inductance untuk coil. Alright, so kita pergi pada equation ni. Okay, so kalau masih ingat tadi ini adalah equation yang kita perolehi bila kita samakan equation untuk self-inductance tu dengan equation untuk Faraday's Law. Okay, saya ulang balik Faraday's Law tadi. Induced EMF, okay, negative N d magnetic flux over dt. Okay, kalau daripada equation apa? Kita punya induced, L negatif ini di over dt. So sekarang ni, benda ni, dia gantikan benda ni lah. Okay, yang ni. Dia samakan. Okay, ataupun yang ni kat sini kita boleh tulis L, okay, ini adalah di over dt. Yang saya beritahu tadi. Okay, bila dia samakan, okay, kita dapat persamaan ni. Okay, L sama dengan N magnetic flux over I. Okay, daripada equation L N magnetic flux over I ni, okay, kita fokus untuk coil. Okay, bila untuk coil, okay, dekat sini sebenarnya adalah L, kita tahu magnetic flux adalah sama BA cos theta. Okay, dalam kes yang ini, kita akan anggap cos theta dia samakan dengan 1. So, kita tak tulis lah cos theta kat sini. So, kita terus pakai BA. Sebab kita dah assume cos theta sama dengan 1. Okay, so dekat sini kalau ikut persamaan ni, dia akan jadi apa? Kat sini akan jadi L sama dengan N. Ini adalah BA bahagikan dengan I. Okay, cuma sekarang ni untuk coil, magnetic field strength. Okay, B magnetic field strength untuk coil adalah mu naught I bahagikan dengan 2R. Okay, dia tak sama. Kalau straight conductor, dia punya persamaan dia lain. Untuk coil, persamaan dia lain. Dan untuk solenoid pun persamaan dia lain. Maksudnya kita nak cari magnetic field strength. Okay, ataupun dia punya magnet dia tu.
dekat coil, ini equation dia. Mu not I over 2R. Jadi sekarang ni, B ni dimasukkan ke dalam ni. Okay, dimasuk dalam ni. Kalau ikut persamaan dia akan jadi apa? L sama dengan, kat sini tulis N. B ni apa tadi? B ni mu not I bahagi dengan 2R. Nampak panjang kat situ. A letak balik kat sini. Bahagikan dengan I. Nampak? Jadi, daripada equation ni, bila kita rearrange, okay, kita rearrangekan dia punya nilai apa semua tu kat situ, okay, kita akan dapat persamaan ni. Mu not N squared A over 2R. Okay, mesti awak tanya, so, kenapa tiba-tiba ada N kuasa 2 ni? Okay, bukankah tadi N dia 1? Alright, so sekarang ni kita kena consider coil tu, kita tak tahu berapa nilai number of turn dia. Jadi kat sini sebenarnya kita ada N kat sini. Okay, kalau single coil, N dia sama dengan 1. Okay, itu tak ada isu. Tapi sekarang ni kita kena consider coil tu kita tak tahu berapa number of turn dia. Jadi kita kena ada N kat sini. So, you kena insert N kat sini. So, ini N. N darab dengan N ni akan jadi N kuasa 2. Okay, so mu not A, right? So, over 2R. So, ingat persamaan ni lah. Okay, kalau gunakan untuk coil, kita adalah equation mu not N squared A over 2R. Biasanya saya ingat ini equation untuk Mona. Mona, mu not A, N A. Mona. Okay, Mona ni bahagi 2R. Ingat, bahagi 2R ni untuk coil. Okay, manakala satu lagi persamaan, self-inductance untuk solenoid di sini. Okay, untuk solenoid ni. Okay, pun sama kaedah dia. Kita masukkan daripada persamaan L sama dengan N magnetic flux over I. So, ingat ini adalah BA cos theta dan kita anggap cos theta 1, dia akan jadi BA lah. NBA. So, untuk solenoid, persamaan dia adalah mu not NI over L. So, ini bahagi L. Kalau yang ni dia apa? Dibahagi dengan 2R. So, bila kita rearrange masuk dalam equation, okay, ini untuk solenoid. Okay, ini solenoid kita pakai Mona juga, mu not N squared A ni, tapi dibahagi dengan L. Okay, ini untuk solenoid. Okay, so terpulang cara nak ingat. Okay, sebab atas ni sama, mu not N squared A. Okay, ingatlah. Kalau 2R ni untuk coil, kalau L ni untuk solenoid. Okay, jadi itu dari segi persamaan lah equation dia. Alright, so next kita tengok dekat soalan. Okay, kita ada soalan kat sini. Alright, so dia kata a 200 turn coil. Okay, number of turn N kita ada 200. Okay, has a radius of 1.5 times 10 power negative 5 meter. So radius dia R sama dengan 1.5 darab 10 negatif 5 meter. And a cross sectional area. So dia bagi area dia A sama dengan 0.7 millimeter squared. You kena change into meter squared dulu. Tukar kepada SI unit. 0.7 milli adalah 10 negatif 3 meter squared. So 2 darab negatif 3 sini you akan dapat 0.7 times 10 power of negative 6 meter squared. Okay, this one untuk area. Okay, then kita ada info lagi. A current of 6 ampere flow. Okay, I sama dengan 6 ampere. Flow in the coil. Calculate the self-inductance of the coil. Dia minta cari L lah untuk coil. Tadi kita tahu lah equation yang mana kita nak gunakan. Okay, saya beritahu tadi Mona. Mu not N squared A. Ini Mona. Nak bahagi L ke nak bahagi 2R. So ingat, kalau untuk coil kita bahagikan dengan 2R. Kat sini. Right. So kita akan masukkan nilai dalam equation. So kita tengok semua nilai ada tak. Okay, so please take note. Mu not ni adalah constant. Ini adalah constant. Saya rasa semua orang tahu lah. Nilai dia adalah 4 pi darab 10 negatif 7. Itu untuk mu not. N tadi berapa? Okay, N kita ada 200. Jangan lupa square. Square ni penting. Kuasa 2 ni square di situ. Area pun dia dah bagi. Dan kita hanya tukar kepada SI unit. 0.7 darab 10 negatif 6. Okay. Honestly, saya paling risau dekat bahagian-bahagian ni. Okay. Macam area betul ni kan. Saya silap tani je. Yang ni saya takut. Ini orang kata pembunuh dalam senyap. Markah pembunuh markah senyap. Saya pelik kenapa dia ada negatif 10 kuasa negatif 3. Lepas tu tengok saya tak tukar. Betul. You kena convert dulu dalam meter squared. Ini tolong hati-hatilah. Okay. So once you letak kat sini, okay dah convert. So kita bahagikan dengan 2R. Okay, 2. So R dia bagi 1.5 darab 10 negatif 5. Okay. So you calculate lah. Dan jangan lupa tulis unit dekat sini. Okay. So kalau jawapan saya kira tu saya dapat, okay, awak boleh kira lah nanti. Okay. Tekan kalkulator, jangan salah tekan kalkulator je lah. Itu pesanan. Okay. Tengok soalan betul-betul dan compare jawapan dekat dalam modul mutual awak tu nanti. Okay. So please modul mutual tu you kena buat. Itu sebagai latihan basic sebelum saya bagi aura tu. Aura tu untuk you up you punya skill lah. Okay. So seterusnya pula, okay, kita ada satu lagi contoh soalan di sini.
So dia kata a solenoid. Ni dah terus terang dia beritahu solenoid of area. Okay, area A dia dibagi 4 darab 10 negatif 3 meter square negatif 3 meter square has 200 turns. Okay, number of turn and 200. Okay, and the length of 15 cm. So length dia bagi 15 cm darab 10 negatif 2 meter. Okay, soalan minta calculate its inductance. So dia minta cari L berapa. Okay, macam tadi juga kita tahu L sama dengan apa? Mona kan, mu naught n squared A. Mona ni nak bahagi dengan L lah. Sebab ini kita gunakan untuk solenoid. Solenoid bahagikan dengan L. Jadi sekarang ni kita nak pakai persamaan yang mana satu. Okay, kita tak tahu yang mana satu persamaan yang sesuai. Okay, jadi awak kena baca soalan betul-betul. Okay, ada dua je. Bahagi 2R ataupun bahagi dengan L. So sekarang ni kita nak masukkan nilai. L sama dengan, okay, mu naught semua tahulah 4 pi darab 10 negatif 7. N dia dah bagi 200. Masalah A dia tak bagi. Jadi, macam mana kita nak cari nilai A dekat sini? Okay, A dia bagi tak? Dia tak bagi kan? Dia bagi, dia bagi, sorry. Dia bagi A, sorry. A dia bagi 4 darab 10 negatif 3. Dia lain saya unit So, kita bahagikan dengan L. Ini terus masuk nilai lah. L kita 15 darab 10 negatif 2. So, just tekan kalkulator, you akan dapat jawapan dia berapa Henry kat sini. Okay, semua maklumat dia dah bagi. Okay, cuma ada setengah soalan tu kena hati-hati kalau dia bagi secara grafik solenoid Contoh solenoid sekejap saya lukis solenoid dulu. Okay, so kita ada lilitan kat sini solenoid ni. Okay, ada setengah soalan dia bagi kata kat sini solenoid wire, dia bagi diameter kat sini. Okay, diameter D. So once dia bagi diameter, so kena ingat kita nak cari dia punya nilai area, so kita akan gunakan rumus A sama dengan pi r squared. Diameter ni you kena bahagikan 2 lah untuk dapatkan radius. Okay, after that masuk equation ni. Kadang-kadang ada soalan macam tu. Okay, sebab dia tak bagi semua maklumat, dia nak awak cari nilai A dahulu. Okay, so itu untuk exercise 11.1 sini. Okay, so perkara yang berikutnya pula, kita akan go through untuk energy stored in inductor. Ini yang paling senang lah pada saya. Okay, energy stored in inductor. Okay, macam saya beritahu tadi, inductor ni dia adalah komponen dalam electronics. Okay, ini simbol dia. Dia ada bentuk solenoid kat sini. Ini simbol dia kat bawah ni. Kena tahulah ini simbol untuk inductor. So chapter seterusnya, chapter yang ke-6 lepas ni alternating current, kita akan jumpa inductor ni nanti. Kita akan belajar dia lagi. So jangan terus lupa so kena ingat lah. Okay, so dia kata inductor is a circuit component, okay, coil ataupun solenoid which produce a self-induced EMF. Okay, so dia boleh hasilkan EMF dia sendiri. Okay, so function untuk inductor, okay, ini ada dua function kat sini diterangkan. To control current. Okay, so kita kawal nilai arus dalam circuit tu. And then after that, to store energy. Kita nak simpan tenaga in form of magnetic field. So ingatlah, bila store energy, energy mesti dalam joule. Okay, so unit capital J. Dan rumus dia adalah U equal to half Li squared. Okay, equation Uli ni, U equal to half Li squared. This one untuk energy stored in inductor. Jadi kita tengok bentuk soalan yang boleh ditanya. Okay, dia kata a coil of inductance 200 microhenry. So L sama dengan 200 micro 10 negatif 3 Henry carries current of 1.5 ampere. So I dia adalah 1.5 ampere. Soalan minta calculate energy stored in the coil. So dia nak you cari U berapa joule. So kita akan pakai U sama dengan half Li squared. So dekat sini half L dia berapa? 200 darab 10 negatif 3. Okay, so kita punya I is 1.5. Jangan lupa squared. So you akan dapat you punya jawapan in joule. Okay, nanti boleh tekan kalkulator dan jawab soalan tu. Right, so itu untuk energy stored. Okay, ini yang paling mudah lah. Okay, yang itu paling mudah dan kita akan masuk yang agak complicated. Ini yang agak complicated saya beritahu ni bukan apa. Dia macam mana kita nak kena fahamkan dulu. Okay, tadi kita belajar self-inductance. Yang ini pula kita akan belajar mutual inductance. So, kena dengar betul-betul. Mutual ni, okay, kita kata dia sebagai saling tindak. Dia saling tindak tu maksudnya dia bertindak balas lah. Okay, mutual inductance ni, okay, kata kat sini, EMF induced in a circuit by a changing current in another nearby circuit. Tu ayat dia. Okay.
basic concept is, dia nak cakap kat sini, mutual inductance ni maksud dia adalah saling tindak. Katalah kita ada dua circuit. Okay, ini circuit A dan ini circuit B. Saya beri contoh. So, circuit A ni, okay, dia menghasilkan induced EMF. Okay. Bila dihasilkan induced EMF tu bermaksud, kita cerita basic self-inductance tadi. So, saya balik pada self-inductance dekat circuit ni. Bila kita ada bateri kat sini, supply, okay, dia mesti ada rheostat untuk change in current. So, dekat sini bila ada current flow, okay, current flow di sini. So, dia flow, dia naik kat sini. So, dia akan pusing gelung ni. So, current flow tu dia akan increase lah. Dia akan change in current. So, bila berlakunya change in current, dekat sini, bila current flow, kita gunakan right hand grip. Okay. Kalau ingat tadi yang saya kata tu ibu jari tu. So, kita tengok ini arah current. Current flow, arah arus. Sini, kalau ikutkan ibu jari kat sini. Okay, ibu jari, ini 4 jari. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ini arah current flow. So, dekat sini akan jadi north. Okay, fokus dekat A je dulu. Jangan tengok B lagi. Sini akan jadi north, belakang ni akan jadi south. Okay, yang depan ni akan jadi north pole. Belakang ni akan jadi south. That's why kalau you letak tangan you tadi tu, okay, you letak tangan you dekat gambar rajah tu, okay, dekat sini kutub utara, north, belakang ni kutub selatan, south. That's why anak panah ni, yang warna biru ni menunjukkan magnetic field dia tu, okay, change in magnetic field tu, anak panah keluar. Ingat, north keluar. Okay, so sekarang ni, dalam first circuit ni, circuit A ni, kita dah hasilkan change in magnetic field. So, dia akan produce EMF. Induced EMF. Dan bila kita ada change in magnetic field kat sini, magnetic field ni, kalau berdasarkan Lenz law yang saya ajar sebelum ni. Kalau masih ingat, okay, siapa yang tengok video, siapa yang pergi kelas face to face itu saya ajar tu. Okay, katalah kita ada coil kat sini ataupun solenoid. Ini solenoid lah. Solenoid. Bila kita bawa satu magnet bar, dekat sini katalah north, dekat belakang ni south. Kita bawa menghampiri. Kalau based on Lenz law, dia ni mengada-gada sikit sebab dia akan try to oppose. Bila you bawa menghampiri north, dekat sini dia akan jadi north juga. Belakang ni akan jadi south. Okay. Tapi kalau you bawa dia menjauhi, away. Okay, away magnet bar tu. Yang tadi north, south, magnet bar yang sama. Tapi you bawa menjauhi. Saya tak lukis kat atas ni sebab takut bertindih nanti tengok confused. Okay, north kat sini. You bawa menjauhi, dekat sini dia akan cuba jadi south. Dia akan jadi south pole di sini. Belakang ni akan jadi north pole. Itu mengada-gada sikit Lenz law ni. Okay. Cuma kena ingat. Dalam kes mutual inductance ni, bila dekat sini dia produce north, dia betul, dia tak beritahu dia bergerakkan circuit ni. Dia tak bawa circuit ni menghampiri circuit B ni. Okay. Tetapi bila ada change in magnetic field, okay, sebelah tu dia berubah. Okay, dia akan oppose sebelah sini. Yang B punya circuit ni. So dekat sini dia akan cuba jadi N juga. Dekat side sini, belakang ni akan jadi south. Kalau you gunakan right hand grip, hukum tangan kanan tu, okay, maksudnya you akan letak tangan you kat sini. Okay, so ibu jari, not sebab ibu jari dia akan jadi kat sini lah. Bahagian sini ibu jari kat sini. Like that. So, ini akan jadi tangan untuk arus. Okay, so itu tangan dia. Ibu jari kat sini. So, sini north, sini south. So, current tu akan flow ke sini. Okay, dia akan flow lah. Okay, so cerita sekarang ni adalah mutual inductance ni, dia saling tindak. Maksudnya, dekat circuit A ni hasilkan induce, dia akan hasilkan magnetic flux, magnetic field. Okay. So, after that ada change in magnetic field. So, dia akan hasilkan induced EMF. So, circuit sebelah ni pun, disebabkan oleh Lenz law tadi pun, dia akan hasilkan current. Dia ada north dengan south pole sini akan hasilkan induced current. Dia pun akan hasilkan induced EMF. Cerita je. Maksud dia saling bertindak. Okay. Disebabkan A ni. Ya. Yang mutual inductance tu dia akan berlawanan lah kiranya. Ya betul, dia akan berlawanan sebab dia try to oppose yang perubahan yang disebabkan oleh circuit A ni tadi. Circuit B pun akan hasilkan juga induced EMF. Itu cerita dia. Boleh faham ke? Terputus kot. Terputus kot. Okey, harap-harap okey balik line. Okey. So, saya ulang balik yang ni kan. Okey. So, daripada circuit A ni, dia hasilkan induced EMF dan dia pun hasilkan change in magnetic field strength. Okey. So, sekarang ni, circuit B ni pun dia akan hasilkan induced EMF. Okey. So, bila dia saling bertindak. Okey. So, ini cerita dia sebab dia berlaku pada dua circuit kita letak berdekatan.
Okay, sebenarnya benda ni konsep ni kita belajar kalau ikut sekolah, saya tak ingat awak belajar tak, awak punya syllabus kita ada transformer. Okay, Ada untuk saya ada. Transformer transformer ada. kan. Transformer dia ada dua. Okay. Bahagian coil tu. So dia ada N1, N2. Katalah ni N1, N2. Normally kalau dia naik, kita boleh increase dia punya voltage. Kalau turun, kita boleh decrease dia punya voltage. So konsep transformer lah. Tapi ini hanya diceritakan dari segi basic konsep untuk mutual inductance lah. Okay. So itu perkara yang pertama. Yang saya kata complicated tu dekat sini. Saya harap, okay, ini tadi penerangan tadi. So saya harap awak tak kelirulah dengan persamaan yang saya akan tunjuk sekejap lagi. Okay, dekat sini Okay, so kata kat sini tadi kita ada coil 1 dengan coil 2 ini mungkin lukisan nampak okay sikit sebab tadi tu nampak 2 dimension, ini 1 dimension flat je. Okay, coil 1 dengan coil 2. Okay, tadi saya kata berlaku perubahan dekat coil 1, coil 2 pun akan ada perubahan. Jadi dekat sini kita punya equation kalau kita tengok dekat sini, okay, masih lagi sama macam self inductance. Cuma self inductance kita pakai L sama dengan negative, okay, ratio between induced EMF over rate of change of current. Okay, ini untuk self inductance dia pakai L. Okay, unit masih sama Henry. Untuk mutual inductance kita pakai simbol M. Okay, unit masih sama Henry tak berubah, unit sama, cuma simbol kita tukar pada M sebab dia mutual, dia ada dua solenoid ataupun coil saling tindak balas lah. Okay, orang ni bertindak kat atas orang ni bertindak kat atas orang ni. Itu cerita dia. So sekarang ni pula, bila kita tulis equation, okay, kita ada dua coil kat sini, dua gelung kat sini. Okay, coil 1 dengan coil 2. So bila kita nak calculate mutual inductance untuk coil 2, kita tulis dia M2. So equal to negative induced EMF 2 kat sini bahagikan dengan DI over DT. Tapi DI ni adalah 1. Maksudnya perubahan yang berlaku change in current tu pada coil number 1. Itu cerita dia. So mutual inductance number 2 ni, coil number 2 ni equal to induced EMF number 2 over rate of change of current dekat bahagian ni lah coil nombor 1. Okay, next kita rearrange equation ni, induced EMF. Ya saya, apa nak tanya? Boleh. Kiranya yang DI1 ni kita tak payah nak tolak dengan DI2 ke? Tak perlu. Cuma kita nak cerita kat awak sekarang ni, yang terhasil mutual inductance dekat coil yang kedua ni disebabkan oleh perubahan current dekat coil nombor 1. Yang ni kita buat DI over DT 1. Itu je cerita dia. Okey, boleh faham? Kena buat asing lah. Ya betul, buat asing. Sebab dari segi pemahaman dia, terhasilnya mutual inductance dekat coil nombor 2 ni disebabkan oleh perubahan current dekat coil nombor 1. Itu cerita dia. Boleh faham? Boleh sir. Okay alright. So sekarang ni pula. So EMF 2 kat sini, saya rearrange equation ni, dia akan jadi EMF 2 sama dengan negative M2. So ini ada DI1 over DT. Ini kita rearrange lah. Maksudnya bawa equation ni ke sini. Okay, negative tu akan follow. So ada kat sini lah. Alright. So daripada equation ini, kita akan samakan juga dengan Faraday's Law. Macam kita buat untuk self-inductance tadi. So induced EMF sama dengan negative N D magnetic flux over DT. Okay, ini adalah equation yang kita dapat daripada Faraday's Law. So kita samakan EMF ni dengan EMF untuk mutual inductance. Okay, awak jangan pening lah sebab ini saya just letak kat sini. Okay, so kalau ikutkan dia buat kat sini lah. Negative N1 D magnetic flux 1 over DT samakan negative M2 DI1 over DT. Okay, saya tak nak awak tengok kat sini, takut nanti awak confuse, keliru. Sebab apa, dia banyak sangat equation di sini. Jadi apa yang saya nak awak faham, bila kita buat persamaan, okay, kalau soalan minta cari mutual inductance dekat coil number 2, M2 kat sini, kita akan pakai sama dengan N1 magnetic flux 1 over I2. Okay, maksudnya N1 ni adalah number of turn untuk coil nombor 1, magnetic flux untuk coil nombor 1, bahagikan dengan current I2. Manakala kalau soalan minta M1, okay, kat sini M1 ni, dia akan sama dengan N2 magnetic flux 2 over I1. Jadi mutual inductance M1 dengan M2 ni sama tau nilai dia. Dia tak berubah. Nilai sama. Cuma kita kena tahu kita nak ambil number of turn yang mana, magnetic flux yang mana dengan current yang mana. Okay, so ini dari segi persamaan lah. Okay, right. So sekarang ni kalau basic equation dekat sini, okay, kena tahulah mutual inductance untuk coil number 1 dengan number 2 sama. Okay, cuma persamaan tu kita akan pakai. Kalau N1 magnetic flux 1, dia akan bahagikan dengan current dekat coil number 2.
Manakala you nak cari mutual inductance 1, kita akan pakai N2 magnetic flux 2 bagi dengan I1. So ini equation ni lah. Ini basic equation. Dan yang terakhir adalah untuk mutual inductance between two coaxial solenoids maksudnya solenoid ni ada dua dia balut. Ini dia balut solenoid yang kita balut. Kita ada solenoid A ni, dia balut dengan solenoid number 2 B kat sini. Bila dia balut dekat sini, persamaan yang kita akan gunakan adalah magnetic flux kat sini. Dia ada magnetic flux kat sini. So kalau ikutkan equation lah kejap So kita akan pakai equation kat sini. So M2 sama dengan mu naught N1 N2A over L1. So yang ini kena fahamkan betul-betul. Yang mana satu nombor 1, yang mana satu nombor 2. Tapi kalau tak nak pening, kat sini awak tengok kita ada dua satu katalah solenoid ni. Ini solenoid 1 kata Lepas tu ada satu lagi solenoid yang balut. Saya buat color lain sikit. So ada satu lagi solenoid kat sini. Katalah dia besar lagi. Dia balut. Ini nombor 2. So sekarang ni untuk cari mutual inductance untuk solenoid nombor 2 sama dengan mu naught N1 N2. Yang ni jangan risau N1 N2 ni akan ada sama-sama. A bahagi dengan L1. Nampak kat sini So kalau dia nak cari yang M2, kita pakai equation yang sama, cuma L ni kita akan ubah dia akan jadi L1. Itu contoh dia lah. Alright. Tak apa, saya tunjuk dulu contoh soalan di sini. Minta maaf, laju sangat. Soalan kat sini kata ada two solenoid tadi Satu solenoid tu akan balut satu solenoid lagi lah. A and B have 200 and 500 turn. So kita ada kejap dia tak keluar sini. Kita ada N1 NA sebab NA sama dengan 200. NB kita ada 500. Solenoid A has cross sectional area of 10 times 10 power negative 3 meter squared. So A punya ni kita letak A lah area untuk A sama dengan 10 darab 10 negatif 3 meter squared. And the length of solenoid B. Ini length solenoid B sama dengan 20 cm ataupun 20 darab 10 negatif 2 meter. Soalan minta calculate the mutual inductance of the two solenoid. Kalau soalan saya macam ni keluar kita just gunakan terus equation M sama dengan mu naught N1 N2A over L. Kat sini So mu naught kena ingat lah, mu naught kita adalah 4 pi darab 10 negatif 7. N1 N2 200. N2 kita berapa? 500. Area kita 10 darab 10 negatif 3. So bahagikan dengan L. L kita adalah 20 darab 10 negatif 2. So you boleh cari jawapan dia berapa. So jangan risau untuk soalan bentuk solenoid ni kalau equation dia ni selalunya kita akan ambil nilai, kita masukkan dalam persamaan tu dan kita akan terus dapat jawapan lah. Cuma hati-hati dekat area ni lah. Kadang-kadang dia akan bagi diameter ataupun radius. So you kena carilah A sama dengan pi r squared kat sini. Ini kebiasaan dia. So ada apa soalan pertanyaan? Untuk ada. Ya saya. Ada. Sir, kan kembali ke Lenz law balik sir. Lenz law sekejap. Lenz law yang basic Yang basic sir. Yang saya kata kalau dia mengada-gada sikit tu. Kejap. Lenz law basic Yang dia punya diagram tu saya nak tanya yang tu sir. Ni dia Lenz law basic. Apa nak tanya buat? Macam ni, soalan ni mungkin tak ada kena-mengena tapi sir, contoh sir kata kalau dia punya kutub kalau dia south tu dekat dengan dia punya solenoid tu dia akan sama juga, maknanya kalau south kan sir. Ya betul. Dia akan jadi yang opposite, dia akan jadi yang sama bila kita bawa dia menghampiri. Tapi kalau kita bawa dia menjauhi, dia akan jadi yang berlawanan sebaliknya. Kalau contoh rasa ada situasi ni tiba-tiba kita ambil magnet tu, ada dua magnet, kita letak satu tu south, satu lagi north. Macam mana sir? So kalau ikutkan perkara tu, untuk you punya level kita hanya ambil satu sahaja magnet bar. Kita tak akan letakkan dua. Sebab apa? Kalau you letakkan dua, dia akan ada masalah dari segi dia punya magnetic field line. Contoh saya buat kat sini. Ini contoh je lah sebentar Kalau you letakkan
not dekat sini, satu lagi south kat sini kan. Okay, you kena ingat, not ni akan keluar, south ni dia akan masuk. Okay, so ini keluar kan. So, perkara ini memang kita tak letakkan untuk level untuk understanding untuk Lenz's law. Sebab apa? Dia akan jadi kekeliruan kat sini. Okay, dia dekat hujung ni dia tak akan boleh jadi dua kutub. Itu satu benda mustahil. Sebab apa? Not dengan south dekat sebelah ni pun dia akan saling bertindak. Ni akan melekat magnet bar ni. So situasi tu tak boleh berlaku. Kita hanya ambil permanent magnet ni, kita hanya ambil satu saja. Faham. Boleh Okay, boleh sir. Alright. So, okay. Yang lain-lain ada persoalan, pertanyaan, boleh bertanya? Sorry ya sir tanya. Tak ada masalah. Boleh. Jangan risau. Tanya je soalan. Boleh. Okay, thank you sir. Okay, welcome. Okay, yang lain-lain. Rakan-rakan ada soalan? Kita ada 20 orang pelajar. Tadi 21 dengan 20. Setakat ni tak ada sir. Okay. Nurin, Ashikin tak ada soalan. Okay, yang lain-lain ada soalan ke? Saya nak tanya. Chai Yun Yi ada soalan? Tak tahu sir. Tak ada kan? Okay. The rest? Yang lain-lain ada soalan? Sir. Ya, siapa bertanya? Saya Siti. Tak apa jelas suara awak. Siapa tadi? Siti. Okay, apa soalan dia? Saya nak tanya macam mana kita nak bezakan apa tu current dengan EMF kalau dalam soalan tu dia bagi sebab saya ada tengok dia bagi EMF tapi dia guna formula untuk V sama dengan IR. Okay, right. So, okay. Saya rasa saya faham Tak apa, saya conteng kat sini kejap. Okay, macam kita nak bezakan EMF dengan V Okay, so sekarang ni kalau basic kita soalan kita merujuk kepada macam Ohm's law hukum Ohm's tu. So contohlah kalau macam based on circuit kat sini katalah ada litar perintang kat sini. So ada bateri. Kenapa pen saya ni kejap. Oh kejap pen saya ada masalah. Ya saya. Saya tak present kejap. Saya punya pen ada masalah sikit. Kejap Okay, tak apa sir. Ni dia mana-mana. Okey. Mana set. Okey. Contoh kalau soalan yang based on litar circuit So boleh nampak kot. Okay. So this one memang kita tak akan pakai induced EMF sama dengan IR. Sebab kita kena gunakan V sama dengan IR. Sebab di sini jelas kita gunakan voltage daripada bateri. Okay. Kecuali ada satu soalan yang berkaitan dengan V terminal. Okay. Kalau masih ingat V terminal tu, sebab yang itu kita consider internal resistance dekat dalam bateri. Itu perbezaan dia. Cuma kalau dalam topik electromagnetic induction ni, memang totally kita akan pakai induced EMF yang ini. Okay. So ini memang kita akan guna lah sebab based on Faraday's law, negative N D magnetic flux over dt ni. Okay. Untuk kita hasilkan voltage. Okay. Kita tak panggil dia voltage, kita panggil dia induced EMF EMF induced So dia ni kita akan based on penghasilan induced EMF tu sendiri. Sebab daripada magnetic flux. Okay. Cuma jangan confuse lah. Kalau dalam litar, contoh untuk Kirchhoff. Kirchhoff ni dia special sikit. Sebab kita ada pakai dua junction rule. Satu, summation of I in sama dengan summation of I out. Dan satu lagi, summation of EMF sama dengan summation of IR. Okay, ini untuk special case lah. Okay, so kita tak boleh campur kat sini. Yang bahagian ni dia berbeza sedikit. Okay, menjawab soalan ke tidak? Siti Rafhana. Jawab sir. Terima kasih sir. Okay, welcome. Okay, yang lain-lain ada persoalan, pertanyaan? Setakat ni tak ada sir. Okay, setakat ni megat tak ada. Yang lain pun okey lah tak ada soalan. Okay, in case ada soalan, okay, tak apa. Video ni saya akan masukkan nanti. Saya akan letak dekat link YouTube nanti. So boleh refer lah. Okay, so jam 11 pagi nanti kita akan ada sesi lab. Okay, eksperimen. Okay, macam biasa kita akan buat secara online. Saya akan bagi data dan saya akan bincang sikit lah. Alright, so kalau dah tak ada apa-apa lagi, okay, setakat itu dahulu. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, thank you sir. Terima kasih Okay, sir. welcome. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Alright, welcome. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Alright, welcome. Rasa baki, yang bawa ke mati.